Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 3 Asas Sains Komputer SMK Gadong. Pada hari ini kita akan teruskan topik pembelajaran kita dan kita masih lagi berada dalam topik menghasilkan pangkalan data ya. Pada hari sebelumnya, cikgu telah tunjukkan langkah-langkah untuk menghasilkan objek yang pertama iaitu table. Di mana cikgu telah tunjukkan langkah untuk menghasilkan dua buah table ya, dua buah jadual iaitu table untuk murid dan juga table untuk markah. Di mana jika pelajar lihat dalam suatu table yang dihasilkan, tajuk table ya atau nama table itu merujuk kepada entiti, manakala tajuk pada setiap lajur di dalam table merujuk kepada atribut. Dan setiap data yang kita masukkan pada setiap lajur, dia merujuk kepada rekod dan setiap lajur ini ya, setiap lajur atribut ini dia juga dikenali sebagai field ataupun medan. Okey, di samping itu kita juga telah lihat relationship ya, iaitu bagaimanakah hubungan kekardinalan antara dua buah jadual tersebut ya, di mana kita sudah hasilkan hubungan kekardinalannya adalah satu kepada banyak ya, one to many. Jadi untuk hari ini kita akan masuk bahagian kedua objek dalam pangkalan data iaitu borang ya, iaitu borang. Jadi pelajar, borang ini kenapa kita hasilkan borang? Kerana borang boleh digunakan untuk menyusun dan mengurus rekod di dalam pangkalan data, di mana ia memudahkan pengguna untuk memasukkan dan mengubah suai data. Okey, jadi dalam borang, pengguna boleh masukkan data baru, ubah suai data sedia ada ataupun kemaskini data tersebut. Jadi pelajar boleh rujuk dalam buku teks muka surat 140 hingga muka surat 149. Baiklah, sekarang cikgu akan tunjukkan langkah-langkah menghasilkan borang menggunakan Microsoft Access. Okey. Okey, jadi cikgu tutup dahulu ya window untuk markah semua ni, window table dan cikgu akan terus hasilkan borang ya, form. Jadi kita akan klik butang create ya pada menu bar, kemudian pilih form wizard ya. Jadi form wizard ni dia akan menghasilkan form daripada cadangan-cadangan yang sudah ada di dalam Microsoft Access. So klik form wizard. Okey, jadi dia akan paparkan satu tertingkap. Okey, kalau pelajar lihat ada dua butang di sana ya. Butang yang di atas sekali ini untuk kita pindahkan satu-satu ya setiap atribut yang kita mahu. Butang yang di bawah ini pula adalah untuk memindahkan keseluruhan field ataupun keseluruhan atribut yang ada dalam suatu jadual. Okey, jadi sekarang kita pilih table murid. Cikgu ingin pindahkan ke semua field yang ada ni ya. So, klik butang yang di bawah. Jadi dia sudah pindahkan. Okay, kemudian klik butang next. Kita pilih jenis paparan. Okay, jenis paparan untuk borang kita. Di sana dia ada 4 paparan. Pelajar boleh rujuk muka surat 142 untuk penerangan setiap jenis paparan tersebut. Kita akan gunakan paparan kolumnar, di mana dalam paparan ini rekod akan dipaparkan satu demi satu. Okay, klik butang next. Kemudian, namakan borang kita sebagai borang murid. Okey, borang murid, klik butang finish. Okey, jadi sekarang borang telah pun terhasil. Dan jika pelajar lihat pada paparan borang tersebut, dia akan terus menunjukkan paparan data yang pertama, okey, di dalam jadual. Okey, jadi data ni kita sudah masukkan ya sebelum ni. Jadi kalau tengok di bahagian bawah, dia ada tulis one of 8 iaitu data satu daripada 8 data yang ada. Okey. Kemudian next record, okey, bila klik next record dia akan pergi kepada data kedua, ketiga sehinggalah data seterusnya. Jika ingin pergi semula kepada data yang pertama, klik butang first record. Data yang terakhir, klik butang last record. Untuk memasukkan data baru pula, klik butang new blank record. Okey, jadi sekarang cikgu klik butang new blank record. Okey, dia akan paparkan satu borang yang kosong. Okey, jadi cikgu akan masukkan satu nama baru ya, nama pelajar. Tadi kita telah sebelum ni ada 8 pelajar ya yang sudah cikgu masukkan. Sekarang cikgu masukkan untuk pelajar yang ke-9.
Katalah ID muridnya IM109, klik butang tab untuk pergi kepada item yang seterusnya. Nama murid, katalah nama murid Muhammad Irfan Awang Jasmine. Okey, jantina lelaki. Okay. Bangsa, katalah bangsa ialah Melayu. Okey, nama kelas 3 gigih. Okey, nama guru kelas Chandran. Okey, Chandran, anak lelaki Suman. Okey, kemudian klik butang New Record untuk menambah rekod baru yang seterusnya. Okey, jadi bila kita pelajar telah masukkan data baru menggunakan rekod, rekod tadi akan automatik masuk ke dalam table murid. Jadi kita buka table murid. Okey, nampak ya? Di sana sudah ada pelajar yang ke-9. Okey, pelajar yang ke-9 Muhammad Irfan. Cikgu besarkanlah ya paparannya, kita boleh seret supaya nampak. Okay, Muhammad Irfan tadi. Okay, jadi itulah langkah-langkah untuk menghasilkan borang daripada satu table sedia ada. Selain daripada itu, kita juga boleh menghasilkan borang menggunakan gabungan beberapa table. Ya, menggunakan gabungan beberapa table. Jadi sekarang cikgu tunjukkan contoh yang kedua jika kita ingin menghasilkan borang daripada dua table. Sebab sekarang ni kita ada dua data kan, dua data iaitu data murid dan juga data untuk markah. Dan kedua-duanya sudah mempunyai relationship ya, hubungan kekardinalan. Okey, so sekarang cikgu tutup semula table murid. Okey. Okey, kemudian borang markah pun cikgu tutup dulu. Okey, kita buat table borang yang kedua. Okey, klik butang create. Pilih form wizard. Okay, seperti tadi ya. Pertama kita pilih table murid. Okay, pindahkan keseluruhan atributnya. Yang kedua kita pilih table markah. Pindahkan keseluruhan atributnya. Klik butang next. Okay. Kemudian by murid. Okay. Form with subform. Okay. Kemudian next. Okay. Kita pilih bahagian data sheet. Okey, jadi yang kedua ini kita pilih data sheet ya, pelajar. Okey ya. Supaya dia akan susun atur paparan borang yang kedua dalam bentuk data sheet ya. Okey, itu semua rekod dipaparkan dalam bentuk helaian data. Okey, kemudian klik butang next. Okey, namakan borang yang kedua ini sebagai borang murid dan markah. Okey, murid dan markah. Okay, klik butang finish. Okay, jadi sekarang dia sudah hasilkan dua borang untuk murid dan markah. Okay, ya, paparan borang ni kita boleh kecilkan lah ya untuk markah ni sebab tidak berapa jelas. Okay, so BM, okay, BI, Science, supaya nampak ya sebab paparannya tu dia terlebih ke sebelah apa ni kanan. Kita boleh apa ni design view. Okay, kita boleh seret dia sedikit ya, besarkan supaya dia boleh nampak keseluruhan paparan tersebut. Okay. Kemudian klik semula view. Okay. Diseret dia, kasih kecil. Okay. Okay, pelajar. Jadi kalau kita lihat di sini, dia fungsinya sama lah ya. Borang ni setiap kali kita hasilkan, dia akan ada paparan di bahagian bawah tu ya. Ada beberapa butang untuk next record ya, previous record, okay, first record dan juga new blank record. Okay, so pelajar boleh klik lah. Ini tadi untuk record yang pertama, nampak ya dia sudah gabungkan borang untuk markah murid dan di bawah dia akan paparkan borang untuk markah. Jadi mudahlah untuk kita memasukkan markah di dalam setiap jadual. So klik butang next, dia akan paparkan untuk pelajar yang kedua. Oke, next pelajar yang ketiga, pelajar yang keempat,
pelajar yang kelima, 6, 7, 8. Oke. Jadi yang ke-8 di sini, oke, dia belum ada markah ya pelajar nih. Jadi kita akan masukkan markah untuk pelajar tersebut ya. So, katalah dia punya ID markah PT. Oke, PT underscore SM108. Oke, markah BM dia. Oke, katalah 89. Oke, seterusnya 67, 80, 85, 76, 68, dan 85. Oke, kita lihat rekod yang seterusnya. Next record. Oke, pelajar yang ke-9 juga belum ada markah. So, kita masukkan ID pelajar PT underscore SM109. Oke, katalah markahnya pertama 67, 89, 56, 67, 88, oke, 90, dan 89. Oke, kemudian klik butang oke, new blank record untuk record baru. Oke, jadi sekarang kita telah masukkan dua record tadi. Sekarang kita semak. Oke, kita semak dalam table. Oke, kita klik table jadi murid. Oke, nampak ya? Kita klik tanda tambah untuk lihat adakah markah pelajar tersebut telah dimasukkan. Oke, nampak. Jadi, markah tersebut telah pun dimasukkan. Jadi, pelajar boleh semak daripada jadwal murid ataupun direct daripada jadwal markah. Oke, jadi itulah langkah-langkah untuk menghasilkan borang ya ataupun form. Jadi bila form ni sudah dihasilkan, pelajar boleh edit, pelajar boleh ubah sesuai markah dan juga tambah markah yang baru. Okey pelajar. Jadi itulah langkah-langkah asas untuk menghasilkan form di dalam Microsoft Access. Jadi kita akan sambung kelas kita pada minggu hadapan untuk objek yang seterusnya iaitu SQL. Jadi selepas ini sila jawab latihan yang telah disediakan di dalam live worksheet dan sebarang pertanyaan bolehlah bertanya kepada guru masing-masing. Itu sahaja untuk sesi PDPR kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.